Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kalau kemarin Muhyiddin Yassin menyelar Perdana Menteri Anwar Ibrahim sebagai seorang yang dengan tanda petik kurang bijak jika tidak tahu tentang edidum, titah tambahan yang di Pertuan Agong, ini pula balasan untuk Muhyiddin Yassin. Beliau menggelar Anwar Ibrahim dengan tanda petik perkataan yang saya pun tak berani nak cakap, kurang bijak. Kalau tak tahu apa-apa, kata beliau, kali ini beliau kena balas semula. Apabila seorang daripada setiausaha politik Perdana Menteri, iaitu Muhammad Kamil Abdul Munim, tampil menemplak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul. Kalau kemarin Muhyiddin kata Anwar Ibrahim dengan tanda petik kurang bijak atau dengan perkataan yang tak senonoh itu, mengatakan perkataan itu, beliau pula kena balas balik dengan kata, di Malaysia kini, Muhyiddin agak biul, tak faham peranan fungsi lembaga pengampunan, kata setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil. Kemarin ada juga netizen yang menyatakan bahawa kalau benar Muhyiddin itu bijak pandai, kata mereka, bagaimana Muhyiddin boleh ditumbangkan oleh rakan sahabatnya dalam Kerajaan Perikatan Nasional pada waktu dia menjadi Perdana Menteri sehingga dia terpaksa letak jawatan, kata mereka. Setiausaha politik Perdana Menteri Muhammad Kamil Abdul Munim tampil menemplak Muhyiddin Yassin yang didakwanya sebagai biul dan tidak faham tentang fungsi lembaga pengampunan susulan kritikan bekas Perdana Menteri itu terhadap Anwar Ibrahim. Dia juga mendakwa bahawa kerajaan Madani hari ini bukan seperti Kerajaan Perikatan Nasional PN yang gemar mengundang duka cita istana. Sebagai mantan Perdana Menteri, agak biul dan memalukan jika Muhyiddin tak faham peranan dan fungsi lembaga pengampunan dan prerogatif yang di Pertuan Agong. Hadam perlembagaan sendiri dan kurangkan bergantung pada teks yang disediakan, katanya kepada Malaysia kini. Muhammad Kamil mengulas kenyataan Muhyiddin yang melabel Anwar sebagai Perdana Menteri yang bodoh jika dia tidak tahu berkenaan dakwaan kewujudan titah edendum agar Najib Razak menghabiskan hukuman penjara menerusi tahanan di rumah. Sebelum ini, Anwar berkata bahawa afidavit yang difailkan oleh Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi untuk menyokong usaha bekas Perdana Menteri Najib Razak menjalani baki hukuman di bawah tahanan rumah dibuat atas kapasitinya sebagai Presiden UMNO. Ketika berkata demikian, Anwar menegaskan bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam keputusan lembaga pengampunan dan menegaskan bahawa titah yang di Pertuan Agong semasa mesyuarat lembaga adalah muktamad dan tidak boleh dicabar. Muhyiddin sebaliknya membinas Anwar dan melabelnya sebagai Perdana Menteri yang bodoh. Mengulas lanjut, Muhammad Kamil bagaimanapun mempertahankan pendirian bahawa kerajaan tidak akan campur tangan dalam urusan yang di Pertuan Agong dan Majlis Raja-Raja. Ini beza kerajaan Muhyiddin dan kerajaan hari ini yang menjunjung dan hormat kepada institusi diraja. Segala keputusan dibuat melalui tata cara dan penuh adab menurut perlembagaan. Tidak seperti tindakan kerajaan Muhyiddin yang menarik semula ordinan darurat yang mengundang rasa duka cita seri paduka, katanya. Ketika pentadbiran Muhyiddin, Al-Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Bilal Shah melahirkan rasa duka cita baginda dengan pengumuman pembatalan ordinan darurat di Parlimen. Ramai pihak sebelum ini berpendapat pembatalan tersebut dibuat secara tidak berperlembagaan. Dalam afidavit yang difailkan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 April, Zahid yang juga Timbalan Perdana Menteri menyokong dakwaan Najib mengenai titah tambahan diraja supaya baki hukuman penjara digantikan dengan tahanan rumah. Zafrul kemudiannya berkata terdapat kesilapan fakta dalam afidavit Zahid dan dia akan mendapat nasihat undang-undang dan menulis kepada Mahkamah Tinggi untuk membetulkan kesilapan itu. Ditanya mengenai titah tambahan itu, Anwar enggan mengulas dan sebaliknya berkata ia adalah bidang kuasa lembaga pengampunan.
beberapa komen daripada netizen pada ruangan Malaysia kini. Ada yang kata rindu zaman Najib, ada juga kata yang sini sakau, yang sana pun sakau. Perdana Menteri X terbaik berbanding yang lain, kata beliau. Muhyiddin taulah, jangan cakap yang bukan-bukan, kata beliau. Ada mesyuarat ke, macam mana boleh tambah-tambah-tambah, kata Violet. Tok Mudin kata biul atau tidak, jika Perikatan Nasional boleh batalkan pengampunan penyakau besar negara dan kekalkan hukuman asal, saya akan pangkah PN dan pada PRU nanti, kata beliau. Tapi kalau tak boleh, malaslah nak memangka, semua sama je, tak boleh buat apa-apa, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini berita buruk untuk Najib berkait dengan titah Edem Dum, titah tambahan untuk tahanan di rumah bagi Najib. Saudara-saudara sekalian, menurut laporan ini, Perdana Menteri yang ke-10 Anwar Ibrahim menegaskan titah Edem Dum tidak sah sebab tak diputus dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Meneliti kenyataan Perdana Menteri ke-10 sebagaimana dilaporkan berita harian, apa yang dapat disimpulkan ialah sebarang keputusan mengenai titah edendum oleh Agong ke-16 berhubung tahanan rumah kepada Najib Razak hanya dianggap sah jika ia diputuskan oleh mesyuarat lembaga pengampunan. Berikut adalah kenyataan Perdana Menteri yang ke-10 berkaitan titah edendum itu seperti mana dilaporkan oleh berita harian. Sebarang keputusan berhubung titah edendum yang di Pertuan Agong ke-16 berkaitan tahanan di rumah kepada bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak mesti diputuskan dalam mesyuarat lembaga pengampunan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau tidak mahu mencampuri urusan berkenan. Biarpun ditohmah dan dilempar dengan pelbagai kritikan, kononnya tidak berbuat apa-apa. Saya sebutkan, ini menyinggung peranan lembaga pengampunan dan wewenang agung. Itu jawapan bagi saya mengikut perbincangan dengan Peguam Negara dan maklumat dari Sultan dan Agong. Itu sebaiknya. Kita tak cuba meringankan apa-apa keputusan yang dibuat hakim. Tapi cara kita lakukan itu yang tidak disenangi sesetengah pihak dalam parti sekutu atau sebaliknya dalam kalangan yang lain di luar. Kita tak cuba meringankan, kata Anwar Ibrahim. Itu bukan kita persoalkan, tapi pendirian kita tuntas bahawa keputusan mesti dibuat dalam mesyuarat lembaga pengampunan dan keputusan muktamad oleh Agong mesti juga dalam mesyuarat lembaga pengampunan, katanya lagi. Dalam erti kata lain, berdasarkan kenyataan Perdana Menteri yang ke-10 dalam laporan tersebut, kiranya titah edendum itu tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, maka ia adalah satu perkara yang mana tidak diputuskan melalui mesyuarat, maka ia dianggap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Saya ulang sekali lagi. Dalam erti kata lain, berdasarkan kenyataan Perdana Menteri ke-10 dalam laporan tersebut, kiranya titah edendum itu tidak diputuskan melalui mesyuarat lembaga pengampunan, maka ia dianggap tidak sah dan tidak boleh dilaksanakan. Sebagaimana kita sedia maklum, mesyuarat lembaga pengampunan sebelum ini bermesyuarat pada 29 Januari tahun 2024 dan titah edendum oleh Agong ke-16 berkaitan tahanan rumah. Sebagaimana disebut Zahid Hamidi dalam afidavitnya juga bertarikh 29 Januari 2024. Tetapi dalam kenyataan media lembaga pengampunan yang dikeluarkan pada 2 Februari 2024, apa yang dinyatakan hanyalah berkaitan pengurangan hukuman penjara dan kepada Najib daripada 12 tahun kepada 6 tahun dan denda dikurangkan daripada 210 juta ringgit kepada 50 juta ringgit.
tiada langsung disebut berkaitan tahanan rumah dalam kenyataan media oleh Lembaga Pengampunan pada 2 Februari itu. Ini memberi gambaran titah edendum itu tidak diumumkan dalam kenyataan media pada 2 Februari itu kerana ia dianggap tidak sah lantaran tidak diputuskan melalui mesyuarat Lembaga Pengampunan. Kiranya titah edendum itu diputuskan melalui mesyuarat Lembaga Pengampunan, sudah tentu ia diumumkan dalam kenyataan media Lembaga Pengampunan pada 2 Februari itu. Kesimpulannya di sini dan berdasarkan apa yang dinyatakan Perdana Menteri ke-10 itu, pihak kerajaan sebenarnya tahu tentang kewujudan titah edendum itu tersebut. Jika kerajaan tahu dan telah menyimpulkannya sebagai tidak sah kerana tidak melalui mesyuarat Lembaga Pengampunan, lalu tidak disebut dalam kenyataan media Lembaga Pengampunan pada 2 Februari itu, bermakna Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi juga berkemungkinan besar tahu berkenaan perkara tersebut. Sedemikian itu, kiranya sudah diketahui pendirian kerajaan ialah memutuskan titah edendum itu sebagai tidak sah kerana ia tidak diputuskan melalui mesyuarat Lembaga Pengampunan. Untuk apa Zahid Hamidi setuju mengemukakan afidavit bagi menyokong semakan kehakiman yang difailkan Najib? Inikah juga yang menyebabkan Perdana Menteri ke-10 sebagaimana disebut Peguam Najib Safi Abdullah sebelum ini tidak memberi sebarang respon balas terhadap pertanyaan dikemukakannya melalui surat untuk mengetahui berkenaan kewujudan titah edendum itu. Soalnya, kenapa selama ini titah edendum itu hanya didiamkan dan kerajaan tidak terus terang sebelum Najib memfailkan kes mahkamah? Bukankah jika surat Peguam Najib itu dijawab, beliau tidak perlu memfailkan semakan kehakiman di mahkamah dan isu itu tidak akan jadi kalut seperti sekarang? Ditulis oleh Sabudin Hussein 21 April 2024. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.